Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini wabarakatuh. Ambo bersama seorang individu ataupun tokoh yang saya kira banyak memberi inspirasi kepada diri saya sendiri lah. Kepada diri saya sendiri dan mungkin ramai juga orang di luar sana. Dan saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi lah. Orang yang ada di sebelah saya ni dikenali dengan nama Cikgu Sulizi dah. Jadi secara eksklusifnya sebenarnya siapa nama sebenar Cikgu Sulizi? Ramai orang dengar Cikgu Sulizi. Nama sebenar dalam IC dia. Ya. Nama ke apa? Nama sebenar saya adalah Sulizi bin Cik Awal lah. Nama gelar nama gelar Sinoni tu Cikgu Sulizi. Okay. Walaupun kerja pensyarah tapi masih lagi dipanggil cikgu. Okey, saya tertarik sebenarnya macam mana dulu memang cikgu adalah cikgu di sekolah. Lagu mana boleh beralih masuk ke maktab sebenarnya? Ke kena pakat ke orang sebenarnya ramai orang tak tahu tu. Sebenarnya saya sendiri pun tak ada cita-cita nak jadi pensyarah ni sebenarnya. Kebetulan bila saya bekerja sebagai guru tu, saya ni dilantik sebagai guru penolongan co-curriculum tu awal. Maknanya umur saya 32 tu saya jadi penolongan neko, iaitu bermula pada tahun 2002. Lepas tu bila saya bekerja memegang jawatan PKQ tu hampir 5 tahun lah. Maknanya 2002 sampai 2007 tu ada ura-ura saya nak kena tukar dilantik sebagai guru penolongan HEM. Jadi kebetulannya bila sebelum saya dilantik tu saya pergi ke Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur tu jumpa dengan rakan saya, sahabat saya. Masa saya mengaji dulu, kebetulan masa tu dia bekerja sebagai pegawai di bahagian pendidikan guru masa tu. Dan dia adalah post dia untuk mengambil pensyarah. Jadi dia tanya saya lah, mau nak jadi pensyarah kau tak? Saya kata dia, maknanya nak jadi pensyarah mana aku master pun tak ada, gapo PhD pun tak ada. Dia kata tak apa, mau minta je. Sebab orang macam demo ni demo ada kepakaran lain. Jadi saya mohon jawatan pensyarah tu bulan 10. Bulan 10 1 bulan 1 2008 saya dipilihlah untuk bertukar ke IPG Kampus Sistem sebagai pensyarah. Sehingga lon. Maksudnya di situlah bermula penghijrahan daripada cikgu di sekolah. Daripada cikgu di sekolah, cikgu di sekolah tahun 94 sampailah 2007. 94 tu first sekolah adalah 94 tu sekolah menengah Kuala Besar. kalau itulah first sekolah. Dan di situlah saya kenal Cikgu Sulizi. Iyalah. Masa tu saya jadi setiausaha sukan lah, mengajar budak-budak sukan. Dan saudara Wadi ni merupakan pemain badminton yang saya asuh lah. Sehingga mewakili daerah. Masa tu memang badminton SMK Kuala Besut tu, kalau sebut badminton tu memang kuat di SMK Kuala Besut, dan antara rakan-rakan dia lah yang mewakili daerah ke MSST. Di situlah sebenarnya permulaan perkenalan saya dengan Cikgu Sulizi lah. Ya. Dan dia lah menyebabkan kita tertarik dalam bidang dikir barat lah. Jadi cikgu, ramai orang tahu cikgu banyak album dalam dikir barat lah. Jadi sebenarnya secara spesifiknya berapa album yang telah dihasilkan sehingga lon? Kalau nak kira lah, album yang dihasilkan sebanyak 45 album. Adalah album secara solo, album secara gabungan 45 album. 45 album. Dan album-album ni maknanya banyak, kalau yang saya tunjuk personalnya, banyak album secara solo lah. Maknanya kalau epilog cinta 1 tu dia sampai kepada epilog cinta 5. DK Music terhebat tu daripada volume 1 sampai volume 6. Dan macam DK Budak You pun, maknanya DK Budak You tu masa saya beberapa siri juga pada awal dulu. Dalam tahun 90 tu saya terlibat dengan Halil Aziz lah. Waktu masa tu kita buat album pun Kali kaset ada. Saya ingat Kali kaset ya. Dengan harga RM5 Dengan harga RM5 jual. Tepek gambar, tukar gambar kedai, tepek gambar di kertas photostat. Maknanya usaha nak jadi toke kaset sendiri ni bukan senang. Sebab dulu kalau kita nak buat album ni, kita terpaksa pergi dengan toke Cina. Tu kisah awal 90-an. Kisah awal 90-an. Jadi kita berbicara dengan Ali Aziz, lagu mana kita nak menembui pasaran ni, kita tak boleh buat dengan Cina, kita nak buat sendiri. Syarikat sendiri. Maknanya kita nyanyi, kita rakan, kita waktu bit kaset sendiri, kita jual sendiri. Tu kat tahun 90.
Lepas tu pada tahun 2000 bermula pada 2000 tu saya mula menerbit ke secara komersial lah, secara profesional dengan dibantu oleh ahli Aziz lah. Banyak saya belajar. Masa 2000 tu start CD dah. Start CD dah. Start CD. Sebab tu CD tu album pertama saya ingat lagi album Jasa Cikgu. Dia diterbitkan dalam bentuk VCD. Lagu Botol Anak Kelantan apa semua dalam Terima Kasih Cikgu. Pekat awal tu. Dia bila saya ingat tahun 2003 tu album mula meletup. Pelabuhan Kasih, Hatiku Hancur Lelah. Dia tahun 2003 tu kita boleh jalan 3K kot. Maknanya kita boleh dalam bentuk kaset, CD dan VCD. Supaya juga macam CD tu pun bermula tahun 2000 dia mula tubik. Sebab kita ingat lagi masa program himpunan 1000 pendekar Kelantan di stadium. Maknanya tahun 2000 tu bermula sejarah penerbitan album lah. Okey, ramai peminat Dikir Barat di luar sana dia kenal cikgu dengan lagu-lagu Dikir Barat berkonsepkan cinta. Ya. Tapi seingat saya masa awal-awal cikgu Dikir dulu banyak menggunakan lagu-lagu usul nasihat ataupun motivasi. Ya. Jadi di manakah turning point tukar daripada genre motivasi? Sebab saya suka lagu tu memberi inspirasi kepada saya dan budak-budak pada masa tu. Tapi sampai satu masa cikgu tukar kepada sebenarnya saya dalam album saya ni saya ada dua objektif utama. Pertamanya lagu-lagu saya berunsur motivasi dan nasihat. Dan yang keduanya unsur-unsur lagu cinta dan kasih sayang. Lagu motivasi dan nasihat ni berpanjang sehingga kini pun ada lagi tapi saya lebih memberi tumpuan kepada lagu-lagu unsur kasih sayang ni sebab saya berfikir lagu-lagu unsur cinta kasih sayang ni dia evergreen, dia akan kekal sama. Maknanya walaupun kita tua, saya lah ni umur 52 tahun, tetapi remaja ni dia ada sama. Orang muda ni dia ada sama. Jadi macam lagu Hatiku Hancur Lelah, Pelabuhan Kasih, Cinta Seorang Saing, kita kadang-kadang kita dah puas dah nyanyi lagu tu, tapi bila kita naik ke petang, orang muda ni dia baru dengar. Orang muda dengar maknanya dia sentiasa minta lagu tu. Mana lagu cikgu, lagu Pelabuhan Kasih cikgu, lagu Cinta Seorang Saing cikgu, lagu Demo Saya Kawan cikgu. Maknanya lagu cinta dengan kasih sayang ni dia tidak mati. Dia sentiasa hidup. Dia sentiasa hidup walaupun kita dah mati, tapi lagu ni tetap ada. Bila lagu ni ada, dia sebati dengan bukan kita seorang. Maknanya bila orang lain dengar, lagu ni serupa dengan kisah hati. Lagu ni serupa. Macam contoh lagu Sejarah Cinta Bukit Keluar ada. Lagu tu mungkin kita alami, tapi mungkin orang lain pun dia alami juga. Lagu kisah Rahsia Dua Hati. Tak, kisah orang muda, orang tua ada bini dah ngorak dengan orang muda, pok dia tak tahu. Mungkin orang lain pun ada situasi yang sama lah. Jadi bila lagu-lagu ni dia kena dengan pengalaman orang lain tu, sebab tu peminat dia macam dia mengikuti seni kata tu. Sebab tu bila saya banyak berjumpa dengan peminat dia kata cikgu bisa ke apa? Seni kata cikgu tu maknanya dia boleh duduk dalam hati saya ni tak gugur. Macam kata lukanya maknanya ibarat dalam hati tu sebagai api yang menyala dalam dia benda-benda simbolik metafora tu. Banyak orang fikir bisa dia kata seni kata ni dalam bila orang dengar dalam bisa. Sebab tu banyak lagu saya tu dia kekal tu kerana lagu. Lepas tu seni kata yang kita guna tu maknanya kita ada kata pembukaan, kita ada ending. Cerita dia ni awal dia lagu mana, sudah lagu mana. Awal dia sudah. Sebab tu banyak lagu-lagu tu dia menceritakan perkisah satu cerita. Dalam cerita awal dia berakhir sama ada sedih ataupun suka. Tapi kebanyakan lagu saya ni dia akan ending dengan sedih. Face semua. Putus tengah jalan semua. Jadi bila kisah putus tengah jalan ni, ramai orang putus tengah jalan daripada orang-orang hak berjaya sebenarnya. Betul lagu tu dekat dengan hati orang. Peminat Ya sama selama ni pun kita dalam kehidupan manusia ni tidak mestinya cinta pertama tu dia akan kekal dia pelami. Kadang-kadang 5 kali bercinta tu putus baru ya kena tu baru tu. Jadi kenangan bercinta dengan kekasihmu 1 2 3 4 5 tu dia ada sama dalam diri kita ni benda gitu. Hatiku hancur lerah pada dua siri dah. Ada dua siri. Kita tengok masa dia nak nikah, lepas tu bila dia nikah tu kita ingat dia bahagia, rupanya dia tidak bahagia. Jadi benda tu akan bersama-sama semua. Sebab kita kita tak boleh menipu orang ni, baik lelaki ataupun perempuan. Kukuk mana pun cerita pertama dia tu, walaupun dia ada tok lelaki, dia ada anak dan cucu, dia akan ingat sampai mati. Orang hak mula-mula dia bercinta. Gitulah kisahnya. Cikgu, ramai orang nak tahu macam mana Cikgu Sudizi boleh maksudnya bermula dalam dunia Dikir Barat sebenarnya.
Sebenarnya saya Diki ni dah jadi orang kata moga arwah saya arwah tok saya ni bakar daripada seni. Tok, mana tok tok lagi? saya tu cuma tok Tok saya saya dulu. tahu ayah. Tok saya tu dia tidak berkecimpung dalam Diki buat, dia berkecimpung dalam wayang kulit. Tok saya ni arwah Tok Dal ni merupakan Tok Dali. Tok Dal ni jumai sunah kumpulan wayang kulit Doloh Baju Merah. Tok saya ni. Maknanya orang seni dalam wayang kulit. Okey. Lepas tu ayah saya masuk ke saya tu jadi tukar tahu Diki barat dengan gelar receh awak anak ulang. Okey. Jadi saya sebenarnya saya tak belajar ni, tapi kerana kita ada darah ni Semula bakar ni jadi semula dah. jadi. Sebab tu di pekat sekolah rendah tu saya duduk dikit duduk palu meja, duduk palu berhenti di sekolah sekolah rendah masa sekolah rendah. Jadi cikgu ni nampak dah bakat saya kadang-kadang di terutama sekali jambori pengakak lah bila kemah pengakak tu. Persembahan daripada sekolah ni mesti dikit barak. Ini saya Nyanyi di pekat sekolah. Supaya juga di pekat sekolah menengah. Sekolah menengah kalau kita ada gapo-gapo pertandingan dikit pertandingan nyanyi air guru tu, maknanya saya masuk kamu pertandingan air guru dia. Saya ingat lagi masa tu saya dekat T2. Pertandingan nyanyi air guru lawan dekat 4 dan 5 jadi saya boleh jahat. Maknanya daripada sekolah rendah Sekolah tu menedah. sekolah rendah sekolah menengah tu menedah nyanyi. Lepas tu duduk di sekolah menengah Semerak tahun 81 85 tu. Masa tu banyak sebab saya orang panggil pengurusi pengakak pelajar lah. Jadi bila ada Pokemon kan persembahan sekolah tu memang Dikit barat. lepas tu bila pergi sekolah menengah Hamzah tu tahun 86 87 saya slow lah situ, saya lebih tumpu kepada bola sebab saya dua kali lah suka dengan bola ni, memang saya memang dah sebati dengan saya. Dan main bola pun muka bisa juga lah, bukan tak bisa lah main bola. Gambar kita tak tahu sebenarnya secara institusinya Cikgu Frizzy juga main atlet bola sepak. Main bola sepak. Dia wakil peringkat mana itu? Saya peringkat Piala Presiden lah. Piala Presiden Negeri Kelantan. Dengan mau tak tahu sebenarnya posisi penyerang. Hamba tahu sebab cikgu sekolah hamba, tapi itulah sebenarnya rahsia cikgu sendiri. Dah dia pun boleh main lagi. Lepas tu bila masuk universiti tahun 88 tu kita tubuh satu kumpulan di Kebat yang dikenali sebagai Kudrak lah, kumpulan di Kebarat Kamsi Koma. Masa tu tahun UKM. Cikgu yang tubuhkan. Saya tubuhkan bersama dengan saya lah tubuhkan. Lepas tu arwah Cikgu Naim masuk sekali. Teruskan. Dia kumpulan Kudrak ni dia kekal sehingga tahun 2008. Nama Kudrak. Kudrak Kamsisi dia panggil Kamsi Koma. Jadi saya lah pengasahnya. Dia bermula tahun 88 tu. 89 tu kita berentak dengan Ali Aziz Ali Aziz masa tu dia pegawai di Pusat Kebudayaan. Pusat Kebudayaan UKM. Jadi saya pun tahun 88 sehingga tahun 92 tu saya antara maknanya pelajar yang freshie ni yang main kesebelasan utama dalam tim UKM bola sepak. Dan saya pegang jawatan kapten UKM ni, kapten bola sepak UKM ni tahun 88 tahun 90 tu saya dah jadi kapten dah. Maknanya orang lain kau sini kau tak main. Saya kau senior tu kau jadi kapten lah. Maknanya main siapa habis. Siapa habis. Mana tahu siapa grade lah. Siapa tahun 92. Dan saya pun pernah dicalonkan sebagai anugerah penerima emas UKM dalam bidang seni di Kebarat dengan sukan. Dan oleh kerana kecemerlangan bidang sukan lah jadi kapten UKM ni, saya pernah bermain dengan pasukan Majlis Daerah Hulu Langak Piala Mak Taib di Stadium Juga Batin. Dan saya boleh anugerah sebagai penjaring terbanyak. Dan saya pernah bermain dengan kumpulan pasukan Maksum Majlis Sukan Universiti Malaysia tahun 19 kata silap saya tahun 1988 tu dia ada Sukan Malaysia yang pertama. Sukan Malaysia pertama tu saya main mewakili universiti. Jumpa belakang lah saya main Piala Presiden Kelantan masa tu Asri Hussein, Sidik Samsidi, Azli Mamu, PA Sister tu dia keeper masa tu Azli Mamu. Maknanya jumpa situ belakang. Dia main di Kelantan, saya main di Masung masa tu. Tapi oleh kerana kita duduk jauh masa tu, muka kita tak dekat lah mana, okey. Masing-masing tak ingat lah. Jolo kau ada orang ni, Tapi lah ni baru kita ingat, ni masa Maksum mula ni kawan main presiden, dia main skop Majlis Universiti Malaysia ada bola sepak lah. Lah ni main lagi bola. Lah ni main lagi. Lah ni saya main veteran lah. Saya main tim Zul Isai Yunus lah, banyak kan legend bacok lah. Legend bacok mana kita main friendly ke ada liga ke, tapi dia lah ni main pun veteran walaupun umur 52 kita masih main sebab lah ni kalau buat kejohanan di Kelantan veteran dia mesti ada wajib daripada tu 50 tahun seorang main. Jadi nak cari ambil kota veteran. Kota veteran lah gitu lah.
Okey. Saya tahu banyak pencapaian Cikgu Sulizi dalam dunia kebab, dalam pertandingan lah especially. Jadi saya nak kongsikan dengan kita punya penonton ni, 3 pencapaian Cikgu rasa ni adalah paling besar dalam karier Cikgu sebagai pendikir barat. Okey, dalam pertandingan kau dalam pertandingan. dalam pertandingan. Okey, saya sebenarnya masuk bertanding ni bermula tahun 1994. 1994 tu pertama kali saya bertanding peringkat kebangsaan, masa tu dia dilangsungkan di Dewan UMNO Kota Baru. Dan saya ingat lagi kalau tak silap saya lawan di akhir tu sama ada Tok Ngulu Berhendani ataupun Tuanku Aja Sari. Jadi bila saya bertanding tahun 1994 tu pertama kali, saya dah muncul sebagai juara peringkat kebangsaan lah, dia tukar karut terbaik. Tahun 95 pun gitu juga. 95 tu dibuat di Melaka di Dewan Jebak, lawan dengan pasukan Reseda, lawan dengan Meli Tupuk. Pasukan saya masa tu kalau tak silap Seri Praksi lah. Seri Praksi Pasir Putih. Dia peringkat awal tu. Pada tahun tu juga kita dapat Johor dia muncul sebagai tukar karut. Dan yang terakhirnya pada tahun 2005 lah. 2005 ni dia special sikit. Iaitu peringkat bila saya sampai ke tahun 2000, maknanya 94, 95 Masuk sama. masuk sama. 90 ni saya naik Johor, 98 saya Johor balik, 99 saya Johor balik. Ada 3 tahun betul-betul Cikgu jadi tukar karut terbaik. Maknanya tukar karut terbaik ni tahun 98, 99 tahun 2000. 3 tahun direct ni tukar karut terbaik. Saya kalah sekali tahun 90 ni kepada JN Darul dan saya sekali kepada Tuanku Aja Sari. Lepas tu sebab tahun 94 sehingga tahun 2000 tu 7 kali tu memang makna 5 kali tukar karut terbaik. 2 kali naik Johor. Dan lepas tu tahun 2005 tu last sekali special tu saya masuk dengan Kumpulan Seri Takkan lawan kepada Kumpulan Tok Raja. Layak ke akhir lah masa tu Tok Jawa dia Zaidi Blueprindu. Arwah Zaidi Blueprindu. Jadi kenangnya pada masa tunya maknanya walaupun pasukan Seri Takkan ni naik Johor, tapi saya masih mengekalkan sebagai tukar karut saya ada jadi auditorium Angkasa Puri. Saya ngaji di UM tu ngelah lah tu. Lepas pada tu gak RTM apa tu Radio Malaysia Kelantan tak boleh masuk, dia suruh jadi konsultan kepada RTM Kelantan FM masa tu untuk konsultan lagu mana kita nak build up pertandingan di kebab peringkat kebangsaan. Lepas masa saya jadi konsultan tu banyaklah kita siapa ke masuk tanding tu Johor, Kuala Lumpur, Pahang, lepas tu Melaka, mana seluruh Malaysia ada masuk. Dan masa tu kan saya ingat lagi bila saya jadi konsultan tu Kuala Lumpur pertama kali jadi Johor kumpulan apa tu Patah Dalai tak silap. Bila dia lawan pasukan dari Kelantan ni dia boleh Johor. Dia baru berkat tak silap. Dia main di auditorium Sultan Ahmad Shah di Kuantan Pahang. Itulah maknanya pertama kali tim daripada luar Kelantan boleh Johor peringkat kebangsaan. Sebab pada tu gak maknanya aura-aura pertandingan ini disambut oleh Kumpulan Ramli Haji Laut, Padi Terbu dan sebagainya lah. Generasi baru lah. Generasi baru. Okay. Jadi itulah cuma pengalaman yang paling besar lah pada saya lebih di kebab ni, sebab selepas saya memegang jabatan sebagai pengurusi persatuan di kebab Terengganu ni, sebab saya bekerja di Terengganu, saya menubuhkan persatuan penggiat seni di kebab. Kita bermula tahun 2018 kita menganjurkan pertandingan di kebab peringkat 2014 lagi, tapi saya jadi konsultan 2014 ni kita start pertandingan di Arab antara sekolah menengah agama. Itu dianjurkan di bawah Yayasan Darjah Islamizal lah. Lepas tu dah bermula sekolah menengah agama ni 2018 kita mula pertandingan di Kebarat antara sekolah menengah harian biasa yang dianjurkan oleh pelancongnya. 2019 pun kita masa tu 2018 sekolah menengah. 2019 kita dah mula start sekolah menengah menengah agama. Daripada tahun ni lah, tahun 2020 15 Februari kita dapat buat satu program besar, dan saya selaku pengurus acara dan pengarah program itu kita dah berjaya membuat satu rekod untuk Malaysia Book of Record, iaitu himpunan 2020 orang pendekar muda di Terengganu. Ini adalah satu pencapaian besar lah, sebab pengalaman nak menganjurkan program Book of Record ni, nak mengumpulkan 2020 orang ni, saya selaku pengurus acara dan pengarah program memang banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang kita dapat nak menganjurkan program Malaysia Book of Record ni. Suatu benda bukan yang mudah, dan dia memerlukan kepakaran dan kerjasama daripada semua pihak. Itu adalah maknanya pengalaman yang besar lah. Selama ni kita jadi promotor untuk buat DK kecil-kecil, jual tiket ke apa. Bila kita dah sampai pekat ni, kita tahulah lagu mana perjalanan ni.
industri di Kebarat ni dia boleh sapa ke mana. Okey, saya nak tanya sebenarnya ni ramai orang tanya saya. Gapo hubungan ataupun Cikgu Sulizi dengan Halil Yazid? Ini adalah dua figura besar dari dunia dikir barat. Sebenarnya ada pertalian ke lagu mana ramai orang nak tanya. Dia sebenarnya gini, bila saya belajar di Kuala Lumpur tu, di UKM, Halil Yazid di UM, saya anggap dua orang ni sebagai abang saya, walaupun kita tidak ada pertalian darah. Macam di UKM tu sampai sekarang ni abang akak saya tu Profesor Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof tu. Dr. Agus tu merupakan abang saya tu. Apa abang saya tu, makna abang akak saya. Saya sangat minat Prof Agus. Maknanya sebab apa? Masa saya belajar di UKM, saya ni jurusan saya politik, psikologi dan antropologi. Maknanya kajian kemanusiaan ni saya lah. Sebab tu saya boleh berhadapan dengan antropologi ni kekeluargaan manusia. Lepas tu psikologi ni kita tengok orang. Lepas tu sains politik ni kerja saya. Dan Profesor Madya Dr. Datuk Agus tu adalah pensyarah saya di Jabatan Politik dan abang akak saya. Mana saya duduk dengan dia ni, duduk sekali dengan dia ni. Masa saya ngaji tu tahun 89 tu 90 tu, saya duduk sekali dah, duduk serumah dah dia di Keramat. Dengan Prof Agus ni. Tema AU A/3 di Taman Serat. Saya boleh pergi mari duduk tidur rumah dia dengan masa tu dia tak ada anak lagi. Dia laki bini. Jadi saya hubungan dia sejak tahun 90 sampai lah ni. Masih berhubung lagi. Saya teringat jumpa dia. Jadi kalau orang tak tahu siapa Cikgu Sulizi dengan Datuk Agus ni, saya memang rapat dengan dia ni. Adik dia sendiri pun tak serupa dengan saya. Maknanya saya rapat dengan dia ni, bini dia dengan saya adik dengan abang. Serupa, tapi kita tidak ada talian darah. Talian darah, tapi gapo-gapo kita dengan dia ni kita tak nak pergi. Dia pun tak boleh kita tak boleh mana. Tak tinggal. Macam Halil Yazid ni, saya kenal dia di pertama kali saya kenal dia bila tahun 89 itu kita mengajukan persembahan di Kebarat Persahabatan. Sebelum di Kuala Lumpur tu memang tak kenal lagi dia. Tak kenal. Tahun 89 itu kita ada persembahan di Kebarat yang dibuat di Kamsi Ibrahim Yaakob Al-Attah. Jadi masa tu promotor dia nya ni lah Datuk Asin lah, Datuk Asin Ismail. Dia senior kita setahun. Jadi dia uruskan perlawanan Persahabatan di Kebarat tu, masa tu lah kita tim UKM berentak dengan tim UM. Halil Yazid masa tu dia jadi pusat pegawai di pusat budaya ada. Dia pegawai dah masa tu. Jadi kita lawan situ. Cikgu student lagi. Saya student lagi dengan Cikgu Naim. Lawan buat dia. Gitu. Pengalaman start daripada tu. Lepas tu saya pun banyak duduk di UM, kita ada program gapo-gapo. Lepas tu saya pun pernah duduk rumah dia, Abang Alim masa dia duduk di Patah Dalam gapo. Jadi hubungan baik saya dengan Abang Alim ni supaya juga Dr. Agus start tahun 90 singgahlah learn ni. Jadi macam sebab tu orang kata Abang Alim ni dia pongoh, dia backing. Tapi dengan saya siapa hari ni pun kalau ada gapo-gapo dia dengan saya ni dia tak nak pergi. Dia tak nak marah saya. Orang lain balas pun dengan saya ni dia jadi pakar rujuk. Saya pun kata, "Bang, tak satu kita gini-gini." Maknanya dia dengar kalau saya rakyat. Dia pun ada masalah pun dia rakyat saya. Jadi saya dua orang ni Datuk Agus dengan Halil Yazid ni supaya abang saya. Walaupun bukan pertalian darah. Maknanya dia pun lah ni pun maknanya ada gapo-gapo pun dengan saya lah. Dan dia pun banyak, Halil Yazid ni dia banyak tolong saya lah. Terutama sekali dalam proses bisnes buat VCD tali kaset kat awalnya dia lah banyak bantu saya. Sehingga lagu mana cara nak buat CD, lagu mana cara nak buat kulit tu berusaha dengan Cina duk kerja dia tu. Tak kat telefon kulit siap dah. Dah siap tapi benda tak siap lagi. Jadi pengalaman tu banyak. Lepas tu masuk studio ke gapo ke marketing gapo semua nak pergi ke kilang buat CD gapo tu semua urusan dia. Maknanya saya belajar banyak dengan dia lah. Nak jadi token CD ni banyak JV dengan dia. Nak apply hologram ke nak pergi ke KDA ke banyak. Kita tanya dia lah. Nak buat grafik kulit kaset pun tajuk pun gapo kadang-kadang saya minta pandangan dia peringkat awal. Jadi saya dengan Halil Yazid ni dia sebati lah. Maknanya ikon ni maknanya saya pun banyak belajar daripada dia. Sampai lah ni pun hubungan kita tu masih orang kata Cikgu Sulizi dengan Halil Yazid balas. Tu ada spekulasi orang. Sedangkan kita tak underground ni beres. Kita tak pernah balas. Dalam maknanya sepanjang bagi saya lah dengan dia ni, saya tak pernah terasa hati, saya tak pernah balas dengan dia. Cuma mungkin lah orang kata spekulasi Halil Yazid dengan Cikgu Sulizi ni balas kayak gini. Lepas tu tanggap orang. Sedangkan saya dengan dia tak pernah balas gapo. Dan kita baik siapa lah ni. Pergi mari keluarga tak ada masalah. Okey, Cikgu Sulizi, kita dah kenal dia sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pendekar. Kalau dia bukan pendekar dan pendidik ni, gapo Cikgu Sulizi dia agak-agak lah.
Saya sebenarnya iyalah politik ni mungkin saya baru, tapi memang politik ni adalah bidang yang saya mengaji lah, sebab saya ijazah sarjana sains politik. Lepas tu master sarjana pun politik dan kerajaan. Maksudnya mungkin jadi tu mungkin jadi ahli politik jugalah. YB lah. YB jugalah, tapi dulu saya tidak konsentrate benar-benar gini kan kita mengalami, tapi bila kita dah belajar banyak siapa masa tu kita rasa sebab dia tuah ni dia kehidupan manusia dia akan lalu dan bila siapa satu pekat maknanya okey di sinilah perhentianmu. Maknanya dengan apa hok duduk belajar selama ni tu dia lecung semata. Macam kita belajar ilmu pelayaran lah. Kita nak pergi ke ni tapi kita kena liu last sekali kat okey siapa. Cuma dia mengambil masa yang panjang lah daripada start saya bekerja sebagai bapak dan baru-baru ni saya dilantik sebagai pelarah untuk Parti Pribumi Bersatu Malaysia ni. Saya tak kira parti apa. Maknanya asal parti itu adalah parti kerajaan yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat. Saya kerja lah. Saya kerja. Orang kata nak jadi calon, tak jadi calon tu belakang kira. Belakang kira. Jadi bila kita megang jawatan dalam suatu organisasi parti ni, gapo kita boleh bantu masyarakat, gapo kita boleh bui ke dia, kita cubalah. Kita cuba memberi manfaat pada orang. Sebab kita dah jiwa kita dah sebati kita. Mana jiwa kita tu nak suka tolong. Nak suka tolong orang. Kalau kita tak kita lepas dulu pun memang kita buat gini dah problem pun kita tolong orang dah. Maksudnya kalau jawatan ni dia lebih nampak orang kata khusus sikit. Mana kalau Cikgu Sulizi bukan seorang pendidik dengan pendidik, mungkin dia seorang ahli politik. Ahli politik. Di peringkat mana tu tak kisah. Tapi dia jiwa dia tu. Memang kita jiwa ahli politik. Ada lah. Sebab kita ni kita berkecek. Bila kita berkecek, lepas tu satu lagi yang Tuhan kurniakan kepada kita, bila banyak kita kecek ni orang dengar. Orang dengar. Setakat hari ni lah maknanya kalau kita royak gapo-gapo tu orang dengar. Tak ada lagi orang bila kita royak tu ni siapa maknanya orang kalau orang kata laku gada lagi maknanya gitu lah. Waktu kelebihan tu saya bui lah. Alhamdulillah. Okey, gapo sebenarnya perkembangan atau perancangan baru untuk tahun 2021 dari segi perjalanan seni atau politik sikit sebanyak sebenarnya dari segi perjuangan seni, sebab dari segi bisnes CD ni mungkin dia dah malak. Dan lain ni agak duk lebih kepada YouTube. Ni pun nak video YouTube ni. Okey, penciptaan lagu baru saya dah ada lagu baru, cuma saya duk tunggu masa untuk saya up ya. Siap dah rakam. Ada saya tak rakam lagi, tapi lagu-lagu tu dah ada dari simpan saya, cuma saya tunggu masa nak tengok keadaan situasi semasa. Kalau kita buat public ni pun dia tak gimana juga. Cuma gitulah maknanya perancangan dalam bidang seni ni saya tidak akan berhenti lah. Maknanya mungkin ada beberapa lagu mungkin ada beberapa lagu baru. Bukan album pun mungkin lagu single lah. Mungkin single. Lepas tu dari segi penjelajahan persembahan tu biasalah skala skala sebab saya kena macam untuk tahun 2021 saya kena konsentrate Terengganu sebab di Terengganu tu dia untuk bulan Jun ni kita ada karnival pertandingan di Barat pekat sekolah rendah sekolah menengah dan beliau pada bulan ni. Ini dah masuk dalam kalender perancangan Negeri Terengganu. Jadi hak di Kelantan tu mungkin hak yang terbaru tu kita ada konsep dengan bersama konsep 100 pendekar bersama left handed tu. Kalau tak silap saya permit dan ludah pada 13 Februari 2021. Ini tengok lagu mana perkembangan Covid lah. Kalau Covid ni menurun mungkin projek tu jalan, tapi kalau Covid ni semakin tak terkawal mungkin dia postpone dulu. Tapi benda tu dah ada dalam perancangan lah. Dan saya pun kemungkinan besar saya akan bawa satu paperwork kepada Menteri Pendidikan untuk Menteri Pendidikan ataupun Menteri di Jabatan Menteri Bahagian Ekonomi Datuk Pah untuk akak satu paperwork bagi melaksanakan satu pertandingan di Kebarak di Kelantan lah. Cuma ni dalam perancangan kertas kerja tak ada dah. Mungkin kita nak guna piala Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan ke piala Menteri Jabatan Menteri ni saya kena bincang dengan pegawai dia lah. Dengan pegawai dia. Bagaimana kita nak handle ni supaya seni di Kebarak ni subur. Tapi saya tak nak masuk dalam kerangka tu sebab mungkin saya boleh pergi atas kota sebab atas kota parti lah. Atas kota parti Pribumi tu sebab saya kena rujuk kepada ketua badan pimpinan. Ada bincang dengan Tok Pa, bincang dengan Rizi untuk kita buat tapuk pertandingan di Kebarak ni. Sebab kalau di Kelantan ni dia berada di bawah satu penggiat seni di Kebarak Kelantan, pendikir. Jadi mungkin saya kena bincang dengan pendikir bagaimana cara. Kalau benda ni berjaya insya-Allah lah.
akan ada satu perkembangan baru. Kalau kita tak boleh nak buat peringkat negeri pun, kita boleh buat peringkat Parlimen Pasir Putih ke gitu. Jadi benda ni ada dalam perancangan sikit-sikit. Okey, terima kasih banyak Ibu lebih kurang Setengah jam dah kita ni. Mahal dah bayar ni nak kira ni. secara eksklusifnya untuk saudara perempuan. Kata-kata terakhir lah kepada cikgu sendiri untuk peminat-peminat cikgu di luar sana lah. Okey, kepada peminat saya, terima kasih banyaklah kerana masih setia lagi menyokong perjuangan seni saya. Bermula tahun 88 sehingga tahun 2000 ni, kira saya ni kira kalau nak kira dalam industri di Kebak ni merupakan senior lah. Sudah hampir 32 tahun berkecimpung dalam seni di Kebak ni, dan saya rasa saya boleh bertahan lagi walaupun dah 32 tahun. Ada lagi peminat saya yang masih nak dengar lagu saya sebenarnya. Ramai lagi. Jadi terima kasih banyak atas sokongan. Dan satu yang kita kena pegang dalam industri ataupun penggiat seni di Kebak ni, kita kena pegang 2-3 perkara lah. Satu, kita kena jaga penampilan, kita kena jaga disiplin, kita kena jaga. Lepas tu kita jangan mudah lupa diri. Biasa kita rasa 2-3 tahun kita ni kita rasa kita dah hebat. Kena mengamati orang yang lama, kena banyak saling berbincang lagu mana cara nak memajukan lagi diri untuk untuk bidang seni di Kebak ni. Sebab seni di Kebak ni bukan satu yang mudah. Dia peminat dia payah. Tidak semestinya orang lawa atau suara sedap tu dia ada peminat. Tidak semestinya orang rupa tak lawa, suara tak sedap tu dia tidak ada peminat. Sebab seni di Kebak ni dia abstrak. Lepas tu nak membina satu nama yang besar ni, dia memerlukan satu jangka masa yang panjang. Orang akan menilai kita berdasarkan kepada apa? Pada cara kita kecek, cara kita pakai, cara kita bergaul, benda-benda gitu. Supaya juga bila ada atas stage, on the stage tu kita kena tahu. Kita kena tahu lagu mana, kita kena tahu jaga tutur kata, kita kena tahu bagi masa. Orang lain ada lagi yang nak menyanyi. Walaupun kita boleh, macam saya boleh nyanyi 20 lagu atau petah pun. Maknanya satu petah tu saya sorang tak apa satu malam. Tapi kita kena fikir adik-adik hok baru, hok nak tumpek up ke apa. Kita bagi ruang kita. Kita ni orang panggil sebagai apa tertias seri dah. Maknanya kalau buat rumah ke penampilan kerah ya. Kita nyanyi selagu 2 lagu pun cukup dah. Kita bagi ruang kepada generasi bakat-bakat baru ni mengetengahkan bakat dia. Itu lagi baiklah. Dan saya nak pesan lah kepada penggiat seni terutama sekali dikit barat lah. Kita jangan rasa mudah, kita rasa bila lagu kita banyak disiarkan dalam radio tu kita rasa kita glamour. Sebenarnya glamour tak glamour kita bukan ukuran situ. Glamour tak glamour kita ni ukuran dia bila nama kita di poster tu orang up di Facebook ataupun orang tepek di batai kayu ke tiapi ke, orang buat dikit tu ramai orang gila, ramai orang masuk. Kalau tepek kau tu pun ramai orang tak gitu, kita boleh tahu lah setara mana. Itulah saja saja kurang tu. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam episod akan datang dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel Wadi Farmasi. Jangan lupa subscribe channel ada juga ni Surezi Production. SLZ Production. Channel subscribe juga. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demo saya kawan. Kawan saya demo saya kawan. Bye.